Assalamualaikum, apa khabar semua? So, hari ini kita kembali lagi belajar dalam mata pelajaran sains bersama saya, Cikgu Dayu. So, hari ini kita akan pelajari ataupun ulang kaji semula topik campuran. Okey, topik campuran. Jadi, masihkah kamu ingat apa yang kita pelajari sebelum ini? So, untuk pembelajaran hari ini, kita akan membuat sedikit ulang kaji dan pada akhir pembelajaran nanti, kamu akan dikendaki untuk menjawab soalan kuis. Jadi, dengar dulu apa yang cikgu ajar, okey? So, hari ini kita akan ulang kaji topik campuran. So, sebelum ini kita telah mempelajari tentang kaedah mengasingkan campuran. Okey, kaedah mengasingkan campuran. Jadi, kita dah belajar 5 cara untuk mengasingkan campuran iaitu menyisir, mengayak, menggunakan magnet, mengapung dan juga menuras. Okey, adakah kamu ingat apa perbezaan antara kaedah-kaedah berikut? Jom kita tengok, okey. So, kaedah yang pertama iaitu menyisir, okey. Menyisir ni kita gunakan untuk mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Contohnya maruku dan juga kita nak asingkan maruku dengan kacang kan. Jadi kita menggunakan tangan, kita asingkan antara bahan tersebutlah, ya. Okey, kemudian kita juga belajar tentang kaedah mengayak. Okey, kaedah mengayak ni kita asingkan bahan bersaiz kecil daripada bahan bersaiz besar ataupun halus. Okey, contohnya tepung dengan buah ceri ke, okey. Kita nak asingkan tepung dengan kismis ke, okey. Satu bahan yang halus dan satu lagi bahan yang besar, okey. Kemudian kita menggunakan magnet. Okey, so ini adalah kaedah untuk mengasingkan objek yang boleh ditarik magnet daripada bahan yang tidak boleh ditarik magnet. Okey, contohnya apa bahan yang boleh ditarik oleh magnet? Kita dah pelajari sebelum ni, contohnya seperti paku, klip kertas, kan? Kita dah asingkan mungkin dia berada di dalam pasir ataupun tepung. Jadi kita nak ambil bahan-bahan yang boleh ditarik magnet tu, kita gunakan magnet, okey? Alright, dan kemudian kita juga mempelajari tentang kaedah menuras iaitu mengasingkan bahan cecair daripada pepejal. Okey dah. Kaedah menuras ni kita akan gunakan kertas turas dan juga kita gunakan corong turas. Contohnya kita nak asingkan cebisan kelopak bunga raya iaitu bahan pepejal dan cecairnya dah masuk ke dalam kon. Kita nak asingkan antara dua tu, okey. So dapatlah bila terasingnya tu dapatlah cecair warna bunga raya yang warna merah ni, okey. So itu adalah teknik ataupun kaedah menuras. Dan kaedah kelima iaitu mengapung, iaitu mengasingkan bahan yang boleh terapung daripada bahan yang tenggelam. Contohnya kita nak asingkan serpihan kayu reput, ya. So kita masukkan air, kita campurkan dia, okey. So mana yang boleh terapung akan berada di atas air lah ataupun akan terapung lah. Jadi kita boleh asingkan. Okey, mana yang bahan yang tenggelam, contohnya batu ke yang tenggelam, dia akan berada di dasar, okey. Kita juga akan belajar tentang bahan larut dan bahan tidak larut. Sebelum ni kita dah belajar kan? Okey, so ingat tak apa itu bahan larut? Okey, bahan yang apabila dicampurkan dalam air, bahan itu menjadi sebatik atau hilang. Alright. Contohnya, bahan yang larut dalam air kat sini cikgu dah bagi. Okey, serbuk deterjen, gula, garam, serbuk koko, kicap dan juga serbuk pewarna. Okey, kita juga belajar tentang bahan yang tidak larut di dalam air. So, bila dah campur, bahan tu masih ada lagi. So, ia adalah bahan yang
tidak larut. Dia tidak sebati dan tidak hilang dari dalam air. Contohnya apa? Kacang, beras, batu, lada hitam, jagung, tepung dan juga minyak. Okey, so yang terakhir kita dah belajar minggu lepas, kita belajar tentang bahan larut lebih cepat. Macam mana sesuatu bahan tu akan larut dengan lebih cepat. Okey. So, bahan larut dengan cepat di dalam air panas berbanding air sejuk. So, bila kita contohnya kan kita masukkan gula dalam air panas. So, bila kita aduk, air panas yang dalam air panas tu atau gula tu akan lebih cepat larut berbanding yang di dalam air sejuk. Okey. Bahan boleh larut dengan cepat jika diaduk. Kalau kita masukkan gula dalam air, so kita aduk atau kita kacau, so gula tu akan cepat larut. Dan yang terakhir, bahan boleh dilarutkan dengan cepat jika menggunakan saiz bahan yang lebih kecil. Contohnya gula halus dan juga gula cube. Mana satu di antara dua ni yang lebih cepat larut? Mestilah gula halus. Ni gula halus berbanding gula cube. Sebab apa? Sebab saiznya lebih kecil dan halus. Okey, so kesimpulannya bahan boleh dilarutkan dengan cepat di dalam air panas bila diaduk dan menggunakan saiz bahan yang lebih kecil. Okey, so selepas ini untuk tutorial, okey, cikgu dah berikan link. So kamu perlu menjawab soalan kuis yang cikgu berikan. Okey, so selamat mencuba. Jumpa lagi. Assalamualaikum.